Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini, 16 hari bulan Januari tahun 2022. 16 Januari tahun 2022, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim telah melaksanakan tugasnya hampir memasuki 3 bulan dari bulan November, Disember dan Januari. Masih lagi ada ura-ura kah keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri. Dan ini satu lagi bukti bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ada bukti bahawa beliau Perdana Menteri yang absah, yang sah, dan beliau telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan juga Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Sekiranya anda setuju bahawa Anwar Ibrahim sudah diperkenankan dan ada keabsahan, anda tulis, saya setuju. Daulat Tuanku Raja Perlis. Daulat Tuanku Raja Perlis. Daulat Tuanku Raja Perlis. Dirgahayu Tuanku, kita doakan semoga Raja Perlis terus dipanjang usia dan pemerintahan kerajaannya akan terus makmur. Raja Perlis mengumumkan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada pendapat saya, ini adalah bukti bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim memang sebenarnya adalah seorang Perdana Menteri yang sah. Masakan tidak, beliau sudah berjumpa dengan semua Raja-Raja Melayu di Malaysia untuk menghadap sebagai Perdana Menteri. Dan ini bagi saya membuktikan bahawa perbincangan di antara Raja-Raja Melayu dan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah menemukan satu titik penyelesaian kepada kemelut itu. Dan saya setuju Datuk Seri Anwar Ibrahim memang keabsahannya jelas sekali. Jelas sekali. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulail berkenaan telah menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Arau pada hari ini. Berangkat bersama ialah Raja Muda Perlis iaitu Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail. Turut hadir adalah Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli dan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis iaitu Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad. Sesi menghadap Raja Perlis itu yang pertama buat Anwar Ibrahim sejak pengerusi Pakatan Harapan PH itu dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 pada 24 November tahun lalu. Selepas sesi menghadap itu, Anwar dijadualkan mengadakan perjumpaan bersama Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Persekutuan di Dewan Wawasan 2020. Okey, tahniah diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pada pendapat saya ini bukti bahawa beliau memang disahkan, diterima, diabsahkan dan diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Dan dengan itu pada pendapat saya, tidaklah layak ke mana-mana pun individu di Malaysia sekarang ini untuk mempertikaikan keabsahan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kerana beliau telah diterima dengan baik oleh Raja-Raja Melayu, diterima dengan baik oleh Majlis Raja-Raja Melayu, dan juga pelantikan beliau bukan pelantikan sembarangan, tetapi telah diperhalusi oleh termasuklah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dengan undang-undang, dengan banyak lagi macam proses-proses perbincangan dan sebagainya, sehingga beliau diterima, diperkenankan, layak menjadi Perdana Menteri Malaysia. Jika anda setuju, sila tinggalkan komen anda. Demi Pertiwi. Anwar demi Pertiwi. Daulat Tuanku Raja Perlis. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, berkenaan dengan pengeluaran KWSP one-off RM10,000 hingga RM30,000 dijawab dengan tuntas oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang sebelum ini sentiasa dirayu supaya meluluskan pengeluaran one-off RM10,000 hingga RM30,000 ini berdiam diri, dan sekarang mungkin sudah tiba masanya untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjawab, dan dia telah memberi jawapan. Inilah jawapan beliau, tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like, share dan sudah komen. Bagi yang sudah tekan menjadi member di dalam channel ini, saya ucapkan bilion terima kasih. Dan bagi yang belum, sila tekan butang subscribe kerana ianya percuma. Dan saya juga mohon supaya sekiranya anda ingin menjadi member dalam channel ini, dipersilakan, dialu-alukan. Kerana kita akan mulakan pemberian goodies, giveaway, t-shirt, topi, keychain, macam-macam lagi kepada member-member yang terpilih. Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya memberikan jawapan yang dinantikan oleh 30 juta rakyat Malaysia. Kita tahu selama ini seluruh rakyat Malaysia, bukan seluruh sebenarnya, tapi ramai rakyat Malaysia yang mahukan pengeluaran sebanyak RM10,000 sehingga RM30,000. Sehingga salah satu daripadanya yang menyuarakan perkara ini adalah Pertubuhan Aktivis Rakyat Malaysia atau Pro Rakyat, yang semalam telah mengemukakan satu resolusi pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk memohon kerajaan bagi membenarkan tuntutan pengeluaran simpanan KWSP di antara RM10,000 sehingga RM30,000 secara one-off. Resolusi itu telah disampaikan kepada Setiausaha Politik Perdana Menteri sendiri, iaitu Azman Abidin. Dan di dalam resolusi itu, menurut Pro Rakyat adalah sebahagian langkah jangka pendek yang boleh dipertimbangkan oleh kerajaan untuk memastikan rakyat tidak terputus wang tunai. Dan akhirnya inilah jawapannya kepada tuntutan itu, iaitu tuntutan pengeluaran khas RM10,000 sehingga RM30,000 secara one-off. Berkaitan dengan tuntutan itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya membuka suara dan membuat keputusan yang belum muktamad lagi sebenarnya, tetapi kita sudah tahu sekurang-kurangnya apakah pandangan Perdana Menteri tentang permohonan rakyat ini. Pada saya, permohonan ini penting untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri untuk luluskan. Tetapi apapun pandangan daripada Perdana Menteri, itu mestilah bersebab dan mestilah dapat diterima oleh rakyat. Jadi kita sama-sama berkongsi apa pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini akhirnya menjelaskan kerajaan perlu untuk mempertimbangkan nasib dan masa depan pencarum sebelum membenarkan pengeluaran sekali lagi simpanan daripada KWSP. Mengikut perenggan ini, masih ada harapan. Kerana tidak ditolak 100%, tetapi kerajaan perlu mempertimbangkan semula nasib dan masa depan pencarum sebelum membenarkan. Jadi maksudnya, perlu lagi ada kajian demi kajian, perlu lagi ada pertimbangan. Sebab saya pun setuju, nanti kalau sudah tua tiada simpanan lagi susah. Dan akhirnya Perdana Menteri berkata, adalah lebih baik kerajaan mencari jalan dan kaedah yang lain yang lebih berkesan dalam membantu rakyat yang terjejas akibat kehilangan pekerjaan sebelum ini. Itu saya setuju. Itulah saya kata, kalau KWSP tak dapat dikeluarkan, pastikan kerajaan boleh bantu rakyat. Bagaimana dengan cara naikkan gaji kah, bagi insentif kah, bagi bantuan kah, kemudian carilah kaedah lain yang tidak menghabiskan duit simpanan rakyat. Saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim cukup bijak untuk memberi jawapan tentang perkara ini. Jelasnya, pemeriksaan yang dilakukan mendapati simpanan golongan terjejas dalam KWSP adalah terlalu rendah dan ia boleh menyebabkan lebih banyak masalah kepada mereka selepas ini.
Katanya kalau kita tengok orang yang ada simpanan KWSP ni, duitnya sedikit sekali. Jadi saya perlu timbang di antara keperluan mendesak dan masa depan mereka. Tambahnya lagi saya periksa jumlah KWSP simpanan itu yang majoriti pencarum ada. Jumlahnya sangat kecil. Jadi saya bimbang masa depan mereka. Lebih baik kerajaan cari jalan lain untuk bantu mereka, katanya ketika ditemui. Okey, jadi itulah jawapan daripada Perdana Menteri. Jadi kita tunggulah apakah keputusan yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.